Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua penonton Garasi TV. Kita bertemu hari ini untuk siaran hari Sabtu 13 hari bulan Februari 2021. Saya ucapkan terima kasih banyaklah kepada mereka yang selama 2 hari berturut-turut membantu kami untuk membantu dua penerbit buku yang datang macam festival juga lah tuan-tuan. Pertama kita dengan Nuha Buku bersama dengan Tan Sri Johan Jaafar dan Encik Khair Ngadirun mempromosikan buku Warkah untuk Pak Bidin dan juga novel Salina serta CEO Blues Grab tu yang berjaya mencatat rekod jualan 27,000 lebih. Sebenarnya saya dimaklumkan oleh penerbitnya dia mungkin mencapai 30,000 jualan kerana selepas saja sesi itu pun ramai yang WhatsApp mereka yang preview balik kemudian WhatsApp. Jadi dia mengucapkan terima kasih banyak pada saya dan dia insyaAllah dia kata bang mungkin dapat 300 set. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara kerana membantu Nuha Buku, sebuah penerbit syarikat penerbitan yang lama bertapak yang menumpukan kepada penerbitan buku-buku sastra lama. Saudara Nasir, terima kasih kerana kita memberi ruang kepada saudara Nasir untuk mendapatkan kembali paling tidak modal dan juga keuntungan bagi 3 buku yang diterbitkannya. Buku Salina sempurna 60 tahun di mana Pak Samad Said Sastrawan Negara lah Datuk Seri A. Samad Said menghasilkannya pada tahun 1959 pada usia 24 tahun dan buku itu hanya diterbitkan pada tahun 1961 dan tahun ini genap 60 tahun Salina. Dari segi penerbitannya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang semalam telah membantu kami memecah rekod tontonan semasa yang tinggi bagi tahun 2021 iaitu 1,700 view semasa dan agak mengejutkan ketika kami menutup panggung bagi sesi jualan buku Institut Terjemahan Buku Malaysia semalam. Range penonton masih lagi 1.2 ribu tontonan semasa. Saya juga mengucapkan terima kasih pada tamu malam tadi Pak Ya Concode, Abang Sabri Yunus dan juga kakak Angelina Tan serta Andy Flock Poppy yang sudi hadir membantu memeriahkan suasana penjualan buku, menjadikan kita merasakan macam showcase menonton buku ni macam showcase membeli dan menonton kandungan buku macam showcase stream di mana selain kita jual buku, kita mendengar lagu berkaitan dengan buku yang dijual. Kita mendengar kisah-kisah penulis yang menulis buku, juga kisah-kisah hidup peribadi the other side of Sabri Yunus dan dibantu oleh peguam cara Sabri Yunus yang banyak mempertahankan Sabri Yunus malam, Angelina Tan. Terima kasih Kak Angelina Tan kerana secara spontan hadir, terus kita bagi mic dia tak ada banyak ohak-ohak, terus dia sit di stage dan kita jalankan show. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Sheryl kerana sesi semalam antara sesi yang pertama selepas kita hanya mendapat tontonan daripada followers dia ada, tetapi sesi semalam membantu mencapai 200 lebih follower baru. Jarang berlaku sejak Disember tahun 2020 kita mendapat rakan garasi semasa live adalah rakan garasi baru. Semalam 200 lebih dapat, itu rekod yang baik. Dan insyaAllah kita boleh menutup akaun bagi minggu ini dengan mencapai 76,000 lebih penonton, kerana saya rasa sekarang ni pun kita dah capai 76 ya. Sebab tadi sebelum live adalah 76,077. Saya rasa kita akan capai 77 sekejap lagi. 77,000 angka yang cantik tu, double seven tu. Kepada mereka yang membeli, saya ucap terima kasih kerana kata saudara Nasir dia hampir tak temui jual bayar lagi. Setakat ni semuanya membayar dengan baik, cuma dia bekerja agak perlahan sedikit untuk menguruskan postage kerana ini kali pertama dia menerima 300 tempahan dalam 24 jam. Jadi bagi mereka yang membeli buku Salina, sabar. Kalau saudara rasa saudara tak dihubungi, WhatsApp balik saudara Nasir untuk memaklumkan saudara belum dihubungi kerana dia pun berada dalam keadaan tak menang tangan kerana menguruskan 300 log dalam tempoh 24 jam, kemudian 24 jam lagi dia menerima lagi log tempahan berdasarkan nombor WhatsApp yang akan tertera di live tu bila orang preview semula jadi orang nak beli novel Salina ni. Dan bagi mereka yang semalam masih lagi mendengar Sabri Yunus bercakap tentang Salina, mereka masih lagi menghubungi saudara Nasir untuk menempah buku.
Dan pada mereka yang semalam lock buku-buku daripada penerbitan ITBM, Alhamdulillah, kerana ITBM pertama kali muncul dulu dia hanya mencapai 18,500 lock clean berdasarkan rekod file yang mereka tutup. Dan semalam saya jangka 23,000 dan mungkin angka tu lebih. Kerana waktu kita stop live, barangkali ada lagi tempahan. Mereka akan buat declaration dalam tempoh seminggu pada garasi. Tapi saya jangka adalah berdasarkan rekod yang lepas, lock hanya 18,100, tetapi actual sale adalah 18,500. Saya jangka mereka boleh mencapai 23-24,000 tu. Satu angka yang baik bagi jualan buku secara stream, terutama buku Melayu, buku-buku hasil penulisan dalam bahasa Melayu. Ini angka yang baik untuk mencapai 22,000 dalam tempoh 100 minit semalam. Kerana kita buka lock selepas 20 minit, saya dan Sabri Yunus serta Angelina Chan serta Kak Angelina Tan berkongsi macam-macam isu tu. Terima kasih banyak kerana anda membantu kami membantu industri. Kerana saya fikir kata selain daripada perniagaan bandar barang-barang terpakai, kami juga berbesar hati untuk menerima rakan kolaborasi perbukuan. Kerana saya rasa ini adalah industri yang penting untuk masa depan orang Melayu, terutama penerbit-penerbit. Saya jelaskan pada saudara, pada satu ketika kita memiliki hampir 500 penerbit yang berdaftar. Pada tahun-tahun ekonomi mulai perlahan, 2015 hingga 2018 tu tinggal dalam lebih kurang 157 penerbit. Dan sekarang tuan-tuan, kurang 20 penerbit yang aktif. Berarti banyak syarikat-syarikat penerbitan milik orang Melayu dah gulung tikar. Jadi apa yang kita buat? Kita buat sama-sama walaupun garasi yang buat live untuk mereka, tapi saudara membeli. Kita sedang menyelamatkan penerbit-penerbit buku Melayu daripada berkubur. Dan akhirnya kita akan tidak lagi mempunyai penerbit yang mampu menerbitkan buku-buku, pelbagai benda jurnal ilmu, sastra, puisi, lukisan, buku-buku mengenai pengetahuan am, buku-buku mengenai kanak-kanak, buku-buku terjemahan berkualiti tinggi untuk bacaan kanak-kanak tidak akan ada lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana keterampilan dan juga komitmen saudara sebenarnya turut memberi ruang kepada industri buku bernafas semula dengan menggunakan teknologi penjualan secara stream langsung. Berapa view kita sekarang? 370. Okey, tinggi tu untuk hari Sabtu. Petang ni saya nak belanja saudara je. Saya bagi tahu kata kita pecah combo semalam sebab kita kehabisan barang. Selalunya combo kita pecah untuk sesi petang. Tapi hari ini kita pecah combo malam dan ini adalah saya simpan untuk sesi petang. Combo tie-dye yang akan saya belanja saudara tak kurang daripada 70 set sebab semalam kita tak kurang 60 set je sebab semalam kita dah jual 73 set. Kita hanya dapat 2 gundi je. Kecil, mini gundi, iaitu 45 kilo segundi. Jadi ada 2 gundi 90 kilo je, jumlah bajunya tak banyak. Jadi hanya ada 125 set. Semalam kita dah jual lebih kurang 73 set. Jual ada baki-baki. Tapi yang cantik untuk kita naikkan sebab kita dah atur set. Berarti saudara bukan beli barang eko, saudara beli barang yang dikombokan. Cuma semalam saya hentikan jualan kerana saya nak menyimpan pada saudara pada petang ni. Petang ni juga kita akan naikkan pertama kali pecah combo. Saudara akan mendapat kemeja. Ini adalah kemeja kacak-kacakan, handsome-handsomean, maco-macoan. Itu kemeja pejabat yang tak pernah garasi buka kecuali ini guni pertama kita mencuba, iaitu menjual kemeja untuk pakaian kacak-kacakan. Nanti kita akan naik, saya rasa ada Jack sediakan dalam 30 set untuk saudara, pelbagai jenama dengan harga yang murah. Tapi saya akan habiskan dulu combo tie-dye kerana susunan disiplinnya begitu. Kita buka guni tie-dye dulu, guni kemeja baru buka. Tapi itu saya akan belanja jeans. Bagi mereka yang bersaiz 29, 30, 28, tunggu, anda akan dapat jeans yang biru-biru cantik-cantik dengan harga murah kerana saya akan buka panggung belanja saiz kecil kerana ini adalah saiz mati dan saya tak nak simpan saiz mati. Tapi kalau saudara request saya hidup, saya akan naikkan saya hidup dengan harga yang murah je sebab buat masa sekarang kita tak masukkan lagi jeans yang berkualiti tinggi kerana kita sedang menanti untuk melancarkan jeans berkualiti tinggi dari jenama garasi. InsyaAllah pada hujung bulan Februari ni kita akan naikkan jeans berkualiti tinggi terbitan garasi dengan menggunakan kain 16 ozi dan kain 18 ozi. Saya jamin pada saudara-saudara akan terpana dan terkesima melihat kualiti jeans yang dikeluarkan, terutama kainnya iaitu Slabi 16 ozi dan kain pure indigo biru gelap 18 ozi. Harga jangan saudara bayangkan mahal. Dia adalah harga yang apabila kita sebut dalam kategori 16 ozi dan 18 ozi, dia termurah di pasaran. Dia termurah di pasaran, itu jaminan saya. Cuma saya tak boleh isytiharkan harga sekarang
Kerana saya nak mengekalkan disiplin fly and lock. Pada malam night tu kita fly dan lock. Tapi bagi mereka yang bermain jeans middleweight, kerana 16 oz ke atas dikategorikan sebagai jeans middleweight, saudara tak akan dapat middleweight kain 16 oz dan 18 oz pada harga yang akan ditawarkan garasi pada hujung bulan ni. Okey, saya update je kepada saudara mengenai kebimbangan masyarakat apabila vaksin akan mula disuntik. Vaksin COVID-19 akan mula disuntik. Bagi pekerja kesihatan, saya rasa minggu depan minggu depan saya rasa mereka akan mula disuntik kerana mereka memerlukan 14 hari kekebalan imun untuk membolehkan 7,000 orang pekerja yang akan menjalankan kerja-kerja suntikan kepada rakyat Malaysia bermula pada awal Mac nanti, membolehkan mereka telah mendapat proses imunisi lebih awal. Kalau dikira kita akan mula menyuntik pada 1 Mac, berarti mereka perlu mula disuntik. Pekerja-pekerja ataupun dipanggil vaksinator dalam istilah ni akan mula perlu disuntik pada 16 hari bulan Februari, kerana mereka memerlukan 2 suntikan untuk membolehkan tubuh mereka kebal imunisasi. Barulah mereka boleh berada di 600 lokasi untuk memulakan suntikan harian, iaitu 120,000 suntikan harian di 600 lokasi berdasarkan vaksin fasa pertama yang akan sampai, iaitu 1 juta dos bagi menyuntik 500,000 orang pekerja kesihatan di barisan depan dan pasukan keselamatan yang menguatkuasakan undang-undang SOP dan juga pelaksanaan PKP. Saya percaya bahawa sejak lama, walaupun jumlahnya agak kecil, saya nak sebut minoriti pun tidak, agak kecil, iaitu mereka yang menyebarkan anti-vaksin ni, mereka yang percaya bahawa vaksin yang terbaik adalah berserah pada Allah. Mereka yang percaya bahawa doa akan menyelesaikan semua benda, sedangkan agama mengatakan doa itu berserta dengan ikhtiar. Vaksin adalah ikhtiar. Jadi saya remind saudara untuk tidak terus terpengaruh dengan pandangan-pandangan daripada golongan yang anti-vaksin ataupun yang jumud vaksin, ataupun yang tidak mendapat penjelasan yang jelas mengenai bagaimana vaksin ini berfungsi. Jadi Mohsin Sia, keratan-keratan pandangan pakar yang mula berkempen. Saya rasa pakar-pakar tak dibayar, tuan-tuan. Orang yang saya baca yang vaksin yang Mahfuz tengah kongsikan ini adalah pakar-pakar yang tidak mempunyai kepentingan. Mereka bukanlah influencer, bukan paid influencer, bukan paid Instagrammer, bukan paid streamer. Mereka adalah doktor-doktor kesihatan yang ingin berfungsi menjelaskan kebenaran perbuatan kepada masyarakat. Jadi telah ada banyak dah doktor-doktor yang muncul dan memberi peringatan, penjelasan, penerangan mengenai apa itu vaksin COVID-19. Walaupun saudara mendengar banyak benda tentang vaksin ni, saya rasa saya dah ulang-ulang cakap, tapi saya ulang lagi bahawa apabila timbul isu mengenai vaksin di Singapura, waktu Singapura mula menyuntik vaksin ni 2 minggu lalu, Singapura mungkin telah mencapai hampir 300,000 suntikan tu, kerana mereka memulakannya lebih awal. Tapi untuk pengetahuan saudara, jangan pandang rendah pada negara kita, walaupun kita hanya akan memulakan suntikan pada awal Mac, kerana Jepun sendiri, sebuah negara maju yang mempunyai banyak wang pun, akan memulakan suntikan minggu depan. Berarti janganlah perlekehkan kenapa kita lewat orang lain cepat. Jepun, negara maju pun, hanya akan memulakan suntikan pada minggu depan. Tetapi dengan kelebihan kerana vaksin Jepun memiliki 133.5 juta vaksin. Cukup untuk menyuntik hampir 65 juta rakyatnya. Ini kelebihan Jepun kerana mereka mempunyai wang yang banyak, pensetoran yang bagus, jumlah perubatan, pakar perubatan yang ramai, fasiliti perubatan yang tinggi. Jadi walaupun Jepun adalah antara negara maju yang tidak menyertai senarai pembuat ataupun pengeluar vaksin, tapi mereka memastikan teknologi mereka memungkinkan mereka menjadi negara yang dapat membeli serentak 133 juta dan kemudian membuat suntikan secara pantas. Saya rasa Jepun akan mungkin menghabiskannya dalam tempoh 16 bulan je untuk menyuntik semua hampir 65 juta rakyat negara dia. Manakala kita memerlukan 12 bulan untuk menyuntik 28 juta rakyat Malaysia dengan 28 juta rakyat Malaysia dengan 56 juta dos vaksin. Kerana setiap orang memerlukan 2 dos vaksin, iaitu suntikan pertama, kemudian diselang 14 ke 21 hari kita akan menerima suntikan kedua. Kemudian saya akan pergi update kepada saudara tentang demonstrasi di Myanmar, untuk pengetahuan saudara bahawa sudah ada bunga-bunga kebangkitan demonstrasi di Myanmar. Kita akan terus perhatikan perkembangannya. Apa yang akan berlaku buat masa ini hanya penuh dengan demonstrasi harian yang dijalankan oleh rakyat Myanmar, perarakan di jalan raya, tapi belum ada pertempuran, walaupun ada insiden yang Mohsin Mahfuz turunkan video dia.
tentang pertempuran minimal saja di antara pihak polis dan penunjuk perasaan. Tetapi saya jangka angka ini akan sama ada makin menurun atau makin menaik bergantung kepada stamina rakyat Myanmar sendiri untuk memulihkan demokrasi setelah negara itu dirampas, setelah sistem demokrasi negara itu diruntuhkan oleh rampasan kuasa junta tentera yang diketuai oleh Jeneral Min Laing. Tiada kabar berita mengenai yang terbaru, tiada kabar berita mengenai di mana kaunselor negara Aung San Suu Kyi yang digulingkan tu. Juga di mana di mana Perdana Menteri Presiden Min Win berada, tak ada kabar berita. Cuma junta tentera ataupun Tamadau mengeluarkan kenyataan bahawa mereka ini ditahan di rumah mereka di Naypyidaw. Naypyidaw adalah bandar pentadbiran. Manakala gerakan demonstrasi banyak berlaku di Mandalay, sebuah bandar awam. Jadi kita tunggu seterusnya apa yang akan berlaku, sama ada akan berlaku pertumpahan darah di Mandalay, sama seperti kita melihat Bangkok pada ketika awal-awal Jeneral Chan Oh Chan membuat rampasan kuasa, ataupun keadaan kembali terkawal. Itu terserah kerana Myanmar juga berdepan dengan kemelut jangkitan COVID-19 dengan lebih 150,000 kes jangkitan dan hampir lebih 6,000 kematian. Jadi Myanmar sendiri berdepan dengan kemelut jangkitan COVID-19. Apatah lagi mereka antara negara yang sedang mengalami wabak strain 511, iaitu virus yang paling berbahaya di dunia, sama seperti strain 117 daripada Afrika Selatan. Itu update saya mengenai Myanmar untuk saudara lihat. Dan kita ada 400 lebih 488 nak capai 500 Saya bagi tahu itu saja perkembangan dia. Tak banyak isu semasa yang saya akan up hari ini. Ekonomi Malaysia saya akan up besok sebab dia perlu review yang panjang. Saya dah ada data dia semua untuk saudara lihat. Data terkini yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, data terkini yang dikeluarkan oleh IMF serta data-data yang dikeluarkan oleh pakar-pakar ekonomi tempatan. Saya kumpul, puzzlekan semua, saya kompres dan saya bentangkan pada saudara. Untuk melengkapkan penjelasan bahawa betapa tingginya potensi Malaysia. Ini bukan kenyataan yang saya petik daripada ahli politik Malaysia. No, tak ada satu pun kenyataan yang saya akan bentangkan besok. Saya kutip daripada ahli politik ataupun pentadbir Malaysia kerana saya bimbang saudara menganggap saya sedang pro kerajaan atau anti kerajaan. Saya ambil daripada Fitch Rating, daripada Bloomberg, daripada Bank Dunia, daripada IMF, daripada agensi-agensi yang membuat penarafan terhadap ekonomi Malaysia mengenai potensi. Kenapa Malaysia disenaraikan sebagai 20 negara yang akan memacu ekonomi paling laju apabila COVID-19 mula menunjukkan tanda-tanda pengurangan jangkitan dan apabila ekonomi global mula dibuka setelah vaksinisasi mencapai tahap 20% di seluruh dunia. Jadi apabila 20% vaksinasi mencapai puncaknya, kebanyakan sepadan akan mula dibuka bagi membolehkan 20% mereka yang telah disuntik tetapi berada di barisan depan dalam dunia ekonomi bergerak untuk menjalankan perniagaan, terutama bagi mereka yang berada dalam sektor penerbangan dan sektor perkapalan. Besoklah kita bentang sebab isunya panjang. Dah ada 500 orang. Saya akan mulakan sesi dengan belanja. Ada soalan tak? Tentang vaksin. Adil mengatakan yang frontliner ni yang di-refuse untuk ambil vaksin tu macam mana pula? Mengikut peraturan yang diumumkan oleh kerajaan, bebas untuk menolak. Tapi sekiranya anda dijangkiti, itu terpulang pada anda. Kita tidak menggunakan akta darurat kesihatan ni, ataupun bukan darurat kesihatan. Kita tidak menggunakan akta pencegahan penyakit berjangkit untuk memaksa. Kerana kes dia senang je. Kalau dia tak ambil, dia dijangkiti, dia tanggung lah. Tetapi dia tak boleh menyalahkan kerajaan dengan mengatakan dia tidak diberi tawaran. Jadi bagi mereka yang nak menolak, anda boleh menolak. Tetapi sekiranya anda dijangkiti, saya fikir kalau barisan depan mereka tak ambil vaksin, mereka akan digugurkan tu daripada bekerja di sektor suntikan. Kerana kita tak mahu pula ada sel yang kemudian pergi ke sektor suntikan dan menyebarkan penyakit. Jadi saya ingat senang je. Barisan depan kebanyakan dah orang-orang yang celik pada pengetahuan sains. Mereka berada dalam persekitaran dunia perubatan. Jadi saya fikir kalau ada 1-2 tu kecil saja kes terpencil tu. Sebab saya fikir bahawa setakat ni belum ada kenyataan rasmi bahawa 7,000. Begini tuan-tuan, 7,000 yang disuntik adalah yang telah mengesahkan mereka akan menjadi kumpulan vaksinator. Mereka akan menjadi kumpulan yang bertugas untuk menyuntik. Berarti mereka dasarkan, mereka bersetuju dan mereka akan menerima suntikan. Manakala pekerja-pekerja sektor kesihatan, kalau mereka tak mahu untuk menyuntik mengikut kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Menteri Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri, kita tidak memaksa. Cuma untuk orang individu, saya jelaskan pada saudara,
Kalau saudara tidak menyuntik, berarti kesan jangka panjangnya agak panjang, kerana satu adalah pasport antarabangsa. Saya berani jamin bahawa untuk tempoh 5 tahun selepas vaksin mula disuntik, dunia antarabangsa ataupun dipanggil Persekutuan Penerbangan Antarabangsa, kerajaan-kerajaan negara-negara lain di luar akan meminta dokumen tambahan ketika saudara ingin bergerak meninggalkan negara. Berarti saudara tak boleh pergi ke negara lain tanpa mengesahkan bahawa saudara telah pun disuntik oleh vaksin. Berarti kalau saudara tak suntik dengan vaksin yang marah, saudara tak boleh menunaikan umrah, saudara tak boleh menunaikan haji, saudara akan disenaraikan sebagai orang yang tidak boleh membuat perjalanan walaupun bubble travel. Bubble travel ni adalah perjalanan berdekatan. Nak pergi Thailand tak boleh, nak pergi Singapura tak boleh. Kerana dokumen suntikan vaksin akan menjadi norma baru. Ingat, setiap kali berlaku peristiwa kan ada norma baru. Norma baru yang selepas ini adalah setiap kali kita nak fly, kita kena key in selain daripada nombor IC, nombor telefon, nombor pasport, kita kena key in nombor vaksin kita. Saya nak menjawab kepada saudara yang mengatakan vaksin ini menggunakan apa? Untuk penjejak. Mana ada, vaksin ini tak akan menggunakan sebarang bentuk sistem penjejak untuk membolehkan orang yang ada vaksin. Vaksin adalah suntikan cecair, tuan-tuan. Dia bukan menanam, dia panggil apa tu untuk kesan orang ni? Chip. Apa kerja ada hanya vaksin ini nanam chip. Nak bina chip, nak suntik, nak bina vaksin pun kosnya begitu tinggi, berbilion-bilion. Jangan bengap sangat, saudara. Tu ilusi tinggi tu, vaksin pakai chip, tuan-tuan. Ini bukan filem. Untuk masa-masa sekarang ni kuranglah kaitkan dunia kehidupan yang nyata dengan filem, tuan-tuan. Vaksin adalah suntikan virus diam, iaitu virus COVID-19 yang dipanggil sebagai virus diam, virus yang masuk ke dalam tubuh tetapi tidak mengancam tubuh. Dan virus ini akan membantu tubuh menghasilkan imunasi lebih awal. Jadi apabila datang virus jahat, virus aktif, dia tak boleh menebusi tubuh kerana tubuh telah dibantu oleh virus diam untuk menghasilkan sistem imunasi lebih awal. Saya dah jelaskan dah. Okey? So jangan ilusi tinggi-tinggi, tuan-tuan. Ini bukannya cerita apa nang-nak ni. Nak bayangkan vaksin tu seperti hantu nang-nak ataupun Joan hantu lagi satu tu. Ini bukan filem tu, tuan-tuan. Dah. Ini ada cerita sains, tuan-tuan. Okey, kita akan pergi pada... Saya akan belanja seluar tu. Saya dah letak seluar beberapa live tadi nak belanja jin pada saudara sebelum saya memulakan rancak dia tu. Kita mulakan dulu, sebelum memulakan naikkan combo, tak banyak combo, 3 live RM80 untuk item baju baju apa ni, tie-dye. Untuk yang vaksin tu, untuk berapa tahun kalau di-effect tu? Okey. Saya dah jelaskan dulu tapi mungkin yang bertanya tak masuk dalam live dulu. Ini semua pakai sains. Saudara Google di situ, ketahanan vaksin 2019, saudara jumpa. Kalau dalam bahasa Inggeris, Google dalam bahasa Inggeris. Vaksin ini dianggarkan maksimum 3 tahun. Dia akan tahan dalam tubuh. Minimum 2 tahun. Mengikut jenis orang. Berarti pakar telah bersetuju. Bagi tubuh yang dapat menyimpannya lebih lama, maksimumnya adalah 3 tahun. Ini pakar memandangkan, kerana tiada kes lagi. Tapi pakar bersetuju berdasarkan penggunaan vaksin-vaksin yang digunakan dalam serangan SARS pada tahun 2002 dan serangan MERS-CoV pada 2003. Jadi pakar menggunakan benda ini dengan memberitahu bahawa vaksin-vaksin yang digunakan dalam serangan jenis-jenis corona yang sama. Sebab MERS-CoV adalah juga MERS-COVID. SARS juga adalah sejenis vaksin corona. Berarti berdasarkan daripada penggunaan vaksin ketika merawat 2 jenis virus ni, ketahanannya adalah 2 tahun minimum, 3 tahun maksimum bergantung pada sistem tubuh. Saya jelaskan kepada saya satu pengalaman saya ketika saya menuntik vaksin anti meningitis. Jadi saya pun fly daripada Doha, saya fly. Saya turun di lapangan terbang Istanbul. Istanbul membenarkan saya masuk sebab dekat pasport bila mereka screen, mereka nampak saya pernah masuk Ethiopia dan saya pernah masuk Somaliland. Saya pernah bergerak di Djibouti. Saya pernah pergi ke negara-negara Afrika yang disenaraikan sebagai negara wabak. Pada tahun tersebut, 2009, saya disuntik pada tahun 2006. Turki membenarkan saya masuk. Turki membenarkan saya masuk kerana Turki mengamalkan 3 tahun tempoh vaksin itu dijangka kekal dalam badan. Berarti mereka menganggap saya bukan pembawa penyakit meningitis kerana pergi ke negara-negara yang disenaraikan sebagai negara meningitis. Tetapi bila saya memohon pasport untuk masuk ke London, ke UK, ke Heathrow, tidak dibenarkan. Kerana London hanya membenarkan tempoh vaksin tersebut 2 tahun. Jadi saya gagal membawa rekod kesihatan bahawa dalam tempoh 2 tahun saya tiada tanda-tanda meningitis. Jadi saya gagal memasuki lapangan terbang Heathrow pada tahun tersebut ketika kawalan ke atas wabak meningitis diperketatkan di seluruh dunia. So 2 tahun minimum, 3 tahun adalah maksimum.
Dia tidak seperti vaksin cacar sepanjang hayat. Okey?